Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1472. Antara paparan utama. Hanya jauh hari kenal manikam. Kita bersatu dalam solidariti. Siapa orang menipu dan orang jahat itu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Saari menyatakan rasa terkilan kononnya kerana tidak dapat merealisasikan hasratnya untuk menjernihkan persepsi bukan Islam dan bukan Melayu kepada parti itu. Dalam ucapan akhir sebagai Ketua Pemuda PAS, Ahmad Fadli berkata, itu antara perkara yang belum dicapai semasa menjawat Ketua Pemuda sehingga melepaskan jawatan itu. Ini merupakan suatu tugas yang paling besar yang saya tinggalkan kepada pasukan ini, iaitu bagaimana PAS dapat dijernihkan persepsi dari pandangan bukan Islam. Ia supaya kita dapat menerobos masuk ke dalam pilihan raya dalam keadaan kita mendapat undi padu daripada pengundi Melayu, Islam dan pengundi bukan Melayu. Ini sebagai satu cabaran, kata Ahmad Fadli dalam ucapan ketika muktamar PAS di IDCC Shah Alam, Selangor malam tadi. Menurut ahli Parlimen Pasir Mas itu lagi, kononnya sokongan terhadap PAS ketika era Pakatan Rakyat PR disebabkan pujukan DAP yang menjernihkan persepsi mereka terhadap PAS. Masa kita berada dalam PR, bukan Islam sangat jernih pemikiran terhadap kita, tetapi rupa-rupanya penerimaan itu kerana mereka mencintai DAP kerana DAP membantu menjernihkan mereka. Kita tidak boleh lagi bergantung kepada DAP untuk menjernihkan fikiran bukan Islam kepada kita. Tapi kita kena jernihkan mereka, persepsi mereka terhadap kita dengan penampilan kita sendiri, katanya lagi. Jelas Ahmad Fadli, jika usaha itu berjaya dilakukan, PAS akan menerajuinya. Sekejap, di saat ramai orang terkejut dengan kenyataan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasaruddin Daud, sewaktu menyampaikan kuliah di Kota Baru yang menuduh kedua-dua wakil rakyat bukan PN PAS yang menang di Kelantan melawan Perjuangan Islam. Di saat beliau begitu mudah melabelkan sesiapa saja yang menentang partinya sebagai menentang Perjuangan Islam, seolah-olah hak untuk memperjuangkan Islam itu hanya untuk PAS. Apa kenyataan yang telah Ahmad Fadli keluarkan untuk memperbaiki keadaan? Ada tak sebarang teguran yang dibuat mewakili orang muda dalam PAS terhadap kenyataan Nasaruddin? Baru-baru ini, PAS melabel pimpinan UMNO sebagai kafir hanya kerana meminta ahlinya mengundi calon DAP. Malah turut menerbitkan poster menggunakan muka babi dan ditularkan di media sosial yang disifatkan sangat biadab, dangkal dan tidak matang. Malah perilaku terbabit tidak sepatutnya berlaku. Mengkafirkan orang hanya kerana memilih untuk undi DAP? Apa pula usaha Ahmad Fadli atas kebiadaban itu? Tak sempat atau memang tak mahu buat? Cakap macam bagus. Beberapa hari lalu, Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Datuk Ahmad Marzuq Syari telah melabel parti DAP sebagai parti kafir. Sedangkan ramai ahli parlimen malah ahli DAP terdiri daripada orang Melayu dan Islam. Tidakkah mereka tahu membezakan antara parti politik yang mempunyai pilihan untuk disertai dengan agama yang dianuti? Kepada bekas Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari, sesungguhnya terlalu banyak bukti dan peristiwa untuk disenaraikan tentang apa yang telah PAS lakukan. Tidak perlulah menyatakan kononnya rasa terkilan kerana tidak sempat untuk menjernihkan persepsi bukan Islam dan bukan Melayu kepada parti PAS kerana seluruh dunia tahu siapa anda. Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Malah setiap ucapan yang keluar daripada mulut anda ketika menjadi Ketua Pemuda
telah mengguris hati bukan saja orang bukan Islam, malah juga orang Islam. Formulanya mudah, selagi walak membuta tuli menguasai parti anda, selagi itulah tiada siapa yang berani menegur pimpinan atasan, menyebar fitnah, mengadu domba, mentomah, mencaci dan berkata lucah. Selagi itulah parti penunggang agama ini akan dijauhi. Selagi amanat Haji Hadi 1981 menjadi pegangan para walaun, tidak perlu nak menerobos itu ini jika mulut celupar pimpinan kalian tidak pernah berubah. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Keprihatinan rakyat Malaysia terhadap derita dan kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh rakyat Palestin seharusnya mendapat pujian. Malah sejak berpuluh tahun dahulu, Malaysia sentiasa konsisten dalam menyokong dan bersolidariti atas apa yang berlaku. Terkini, sasaran kerajaan untuk mengumpul dana 100 juta ringgit bagi akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP menghampiri sasaran dengan jumlah terkumpul 81 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dana kecemasan yang berjaya diperolehi dalam masa singkat itu menunjukkan sokongan penuh rakyat Malaysia terhadap penindasan rakyat Palestin. Saya terharu, dalam masa singkat dengan dana awal kita dapat kumpul lebih 80 juta ringgit yang akan memenuhi matlamat diumumkan peringkat awal iaitu 100 juta ringgit. Ini menunjukkan keprihatinan dan terima kasih kepada syarikat kerajaan, swasta dan syarikat bukan Islam, katanya ketika berucap pada Majlis Agihan Sumbangan AAKRP berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan pendirian Malaysia untuk terus bekerjasama dengan negara-negara Arab bagi melancarkan bantuan kemanusiaan. Katanya, proses saluran bantuan melalui pintu sempadan Rafah menghadapi kesukaran ekoran konflik perang Palestin-Israel yang tiada tanda akan bereda. Maklumat terkini yang saya dapat dari Mesir, Turki dan Arab Saudi bahawa ada kesukaran untuk salurkan bantuan kemanusiaan ke Palestin. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga gagal memutuskan tindakan gencatan senjata. Malah Badan Pengaman Dunia itu tiada kesediaan untuk meredakan sengsara dihadapi rakyat Palestin. Buat masa ini, kalau boleh diketepikan dahulu salah siapa, sebaliknya beri tumpuan kepada mangsa yang kebuluran, sakit dan mereka yang tidak dapat kemudahan perubatan, jelasnya lagi. Untuk rekod, Perdana Menteri berlepas ke Riyadh, Arab Saudi bagi mewakili negara menghadiri sidang kemuncak Majlis Kerjasama ASEAN Teluk GCC. Lawatan kerja 2 hari itu turut mengesahkan pertemuan dengan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman, bagi membincangkan konflik terkini serangan Israel ke atas semenanjung Gaza yang memasuki minggu kedua dan telah mengorbankan lebih 3,000 rakyat Palestin. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Perhubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa Parlimen menyifatkan tindakan rejim Israel memotong bekalan keperluan asas seperti air, elektrik dan gas kepada penduduk Gaza sebagai jenayah perang. Pengerusinya Wong Cheng dalam satu sidang media Parlimen semalam berkata, pihaknya mengecam jenayah perang yang dilakukan rejim itu terhadap rakyat Palestin. Jawatan kuasa ini juga mengecam semua bentuk kekejaman dan menggesa pembusuhan yang sedang berlaku segera dihentikan. Ia adalah selaras dengan Konvensyen Geneva keempat mengenai perlindungan terhadap orang awam semasa perang, kata ahli parlimen mewakili keadilan itu. Rejim Israel pada 10 Oktober lalu mengenakan kepungan menyeluruh ke atas semenanjung Gaza. Mereka bertindak memutuskan bekalan air elektrik dan gas selain terus mengebom sasaran di kawasan Palestin yang sesak. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan mengejut Hamas yang dilancarkan bagi menamatkan pendudukan secara haram kaum Yahudi di bumi Palestin. Wong sementara itu menegaskan pendirian jawatan kuasa itu yang senada dengan kerajaan Malaysia dalam memperakui bahawa Hamas telah dipilih secara demokratik oleh penduduk Gaza. Oleh itu, kami memperakui bahawa Hamas mempunyai kuasa yang sah di Gaza. Jelasnya sambil menggesa agar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB diberi mandat menjadi pengantara proses gencatan senjata dan menguruskan pemindahan pelarian secara selamat serta teratur. Syabas buat seluruh rakyat Malaysia atas keprihatinan dan kecaknaan kita terhadap derita yang ditanggung rakyat Palestin ketika ini tanpa mengira fahaman politik. Terus berdoa, bersolidariti dan membantu
Sama-sama kita doakan semoga Allah akan membantu mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ahli Parlimen Alor-Star Afnan Hamimi Taib Azamuddin dipilih sebagai Ketua Pemuda PAS yang baru bagi penggal 2023-2025. Beliau yang menggantikan Ahmad Fadli Saari menang tanpa bertanding pada sesi pemilihan Dewan Pemuda PAS Malaysia di PPM yang berlangsung sempena Muktamar PAS. Sejurus selepas dilantik, Afnan Hamimi berkata, kononnya kepimpinan parti itu hari ini perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Katanya, ini kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Kita dipersembahkan dengan tata kelola yang bengkok, yang bercakap lain dan buatnya lain. Dia kata orang lain boleh, orang lain kata dia boleh. Orang kata dia koyak, hang kata kami boleh, kami balas hang koyak, hang sekat. Orang jahat ini bila bergabung dengan orang jahat, malah lebih jahat dari sebelum ini. Orang yang menipu bergabung pula dengan orang jahat, mereka lebih tipu, lebih jahat daripada sebelum ini. Mereka itulah sedang kita hadapi sekarang. Maka kita tak boleh berlengah, tak boleh lemah dan tak boleh longgar. Katanya ketika berucap dalam ucapan penangguhan Muktamar Pemuda PAS di IDCC Shah Alam, Selangor. Afnan Hamimi juga mendakwa pentadbiran pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menonjolkan tata kelola yang baik apabila menggunakan jentera kerajaan ketika kempen pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Anwar menggunakan jentera kerajaan bagi kempen politik dan ini bukan satu tata kelola yang baik. Beliau mengarahkan jentera kerajaan mengikut parti politik. Jentera kerajaan dah ada GO iaitu General Order dan ada tata caranya, katanya lagi. Afnan Hamimi juga menegaskan tata kelola yang baik adalah memisahkan parti politik dengan jentera kerajaan. Katanya, negeri yang menunjukkan tata kelola yang baik telah membuatkan rakyat tertarik memilih Perikatan Nasional PN yang seterusnya membawa gabungan itu memerintah di 4 buah negeri pada PRN. Ia disebabkan model SG4, 4 negeri ditadbir PN diperkenalkan oleh PN. InsyaAllah kalau kita akan bawa model ini di peringkat persekutuan. Sekiranya kerajaan pusat sekarang ini menunjukkan tata kelola yang baik, kita tidak mempunyai masalah untuk mereka menerajui negara, tegas dia lagi. Mengulas lanjut, Afnan Hamimi berkata, disebabkan itu kepimpinan Pemuda PAS berikrar untuk meluruskan tata kelola sedia ada. Pemuda PAS hari ini perlu meluruskan tata kelola supaya mereka mentadbir dalam mengikut acuan yang betul, yang sepatutnya mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, mengikut apa rakyat nak. Semua ikatan kita, semangat kita bersatu jitu dan padu untuk mendepani mereka. Waktu ini, waktu kita bekerja. Hang jaga, Pemuda PAS akan rempuh apa juga halangan, katanya lagi. Kelakar, tata kelola yang baik yang bagaimana dimaksudkan Ketua Pemuda PAS yang baru dilantik ini. Beli Mercedes dengan duit royalti rakyat, bagi bonus hari raya sampai RM10,000 seorang kepada pimpinan atau naikkan allowance exco walaupun rakyat masih minum air berkarat, itu adalah tata kelola yang baik? Ataupun adakah makan gaji buta selama 33 bulan dikira sebagai tata kelola super baik? Adakah menjual tanah dengan harga murah kepada bangsa lain di Kelantan untuk dijadikan ladang musang king dan menceroboh REE di Kedah itu tata kelola yang dipuji? Manakala membawa masuk pelaburan sehingga ratusan bilion ringgit dalam masa beberapa bulan demi masa depan negara dan rakyat itu dikatakan tata kelola yang tidak baik. Atau mungkin juga bagi Pemuda PAS, Perdana Menteri yang tidak mengambil gaji, tidak pernah bercuti, mengharamkan tender secara terus, menghalang pimpinan mengamalkan kronisma dan nepotisme serta mengkaitkan anak menantu itu dikira sebagai tata kelola yang tidak baik. Adakah golongan seperti ini dikira sebagai golongan menipu dan orang jahat? Jangan ingat rakyat buta dengan segala kebejatan yang berlaku sepanjang 33 bulan PAS berada dalam kerajaan sebelum ini. Paling ketara, kemewahan yang dikecapi pimpinan PAS tanpa mengira derita dan kepayahan rakyat di negeri miskin takbiran mereka. Paling ketara, 33 bulan Presiden PAS kenyang dengan elan duta khas makan gaji buta, poket tebal, duit berkepuk-kepuk, tetapi satu benda tidak dibuat kecuali fitnah dan propaganda tulisan di minda Presiden.
Jangan dihairankan pemuda PAS, anak seawal tadika pun sudah ditanam dengan fahaman sebegini. Jadi, tiada apa yang hendak dihairankan dengan ucapan Ketua Pemuda PAS yang baru. Hanya sekadar bertukar wajar dan suara, namun hakikatnya sama sahaja. Bak kata orang tua-tua, bagaimana acuan, begitulah bentuk kuihnya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Di sini, siapa yang bengkok, menipu, jahat dan siapa pula yang gagal menunjukkan tata kelola yang baik? Bercakap biar berfakta dan berbukti, jangan main ikut sedap mulut naik syih, seronok bila jadi ketua pemuda. Rasanya soalan itu elok ditujukan tepat ke muka Presiden PAS. Ada berani? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.